Kita boleh jumpa berdepan sebab bila bagi talk dalam Zoom gini, saya tak tahu sebenarnya sebab saya kalau bagi talk saya akan tengok bila saya tengok aja anda, saya dah tahu dalam peti sejuk dekat rumah tu ada apa sebenarnya. Dalam pinggan yang you all makan tu ada apa? Tu yang lebih penting sebenarnya praktikal. So insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa sometime. Mungkin saya boleh timbang, saya boleh tengok result darah, saya boleh tengok you all punya berat badan, total lemak dalam badan, umur badan sebab kadang-kadang kita kurus ataupun kita overweight tapi kita rasa macam kita tak adalah sakit sangat, tapi bila kita timbang, kita tengok kita punya visceral fat dan body age kita dah tua. So benda tu sebenarnya yang penting untuk kita tahu kesihatan dalaman. So hari ni kita nak tengok sebenarnya insyaAllah cuba sedikit saya share saya punya slide. Okay. Slide clear Fazilah okay. Clear doktor, cantik slide. Okay, Alhamdulillah. Okay. So ni yang kita nak discuss hari ni lah. To win, we have to lose. Ada maksud tersirat dia. Dan kita nak slim, kita nak fit, tapi kita nak healthy. Kita tak nak slim, kita tak nak kurus yang semata-mata kurus tapi cengkung jadi macam hantu jerangkung. Tak mau tengok-tengok result darah, kolesterol tinggi. So aim kita adalah kita nak sihat luaran dan juga dalaman. Okey. Saya nak anda muhasabah sekejap. Bagi anda yang ada dekat sini pagi ni, sila muhasabah tak payah angkat tangan jawab soalan tapi jawab dalam hati je. Saya nak anda kalau ada kertas dekat depan tu tulis ataupun jawab dalam hati apa status kesihatan anda sekarang ni. Cuba bagi markah. Sama ada 1/10 ataupun puas hati dah 10/10. Bagi status pada tahap kesihatan masing-masing. Yang kedua, apa kita punya main concern kita dari segi kesihatan? Contohnya kita nak tukar kita punya kencing manis darah tinggi, high kolesterol, penyakit-penyakit go out. Tahu tak penyakit go out? Bukan penyakit go in gout. Ramai ni yang gout ni. Saya tahu makan macam-macam So macam mana energy level kita? So tengok apa kita punya health concern, kita tuliskan satu-satu. Yang ketiga, ada tak kita ambil apa-apa ubat sekarang ni? Ubat kencing manis ke, insulin ke, ubat-ubat kolesterol, simvastatin, semua tu ada tak kita ambil ubat-ubatan sekarang? Yang keempat, kita punya blood test. Bila last kali kita buat blood test kita? Full blood test tengok semua ESR, kita punya inflammatory markers, fungsi buah pinggang kita, fungsi hati kita, bila last kita ambil darah kita? Adakah kita ambil 5 tahun lepas ataupun memang every year kita ambil? Okey, ni soalan penting sebab kita tak nak kita shock sendiri je. Yang keempat, yang kelima, apa kita punya berat badan sekarang? Berat badan kita sekarang ni berapa? Cuba tuliskan. Yang keenam, kita punya solat macam mana? Ada tak yang susah nak lipat kaki, duduk antara dua sujud ke, payah nak sujud ke sebab perut berlipat-lipat ke, ataupun sendi-sendi sakit ke, ada tak? Cuba tulis kalau ada just tick ada. Nombor 7, family history dalam keluarga kita, susu galur keluarga kita. Ada tak sejarah mereka yang ada sudden death, tiba-tiba meninggal, mati dalam tidur? Ada tak yang ada any metabolic disease, penyakit kencing manis darah tinggi, obesity, ataupun mereka yang ada cancer, especially breast cancer, ataupun cancer usus? Okay? Ada tak? Cuba ingat balik. Yang ke-8, bowel habit. Berapa kerap kita membuang? Okay? Dalam masa seminggu, adakah sekali seminggu? Sekali sehari? Kita makan berapa kali dalam satu hari? Kita makan berapa kali? 2 kali, 3 kali kan? So kalau ikut pakar-pakar usus, pakar pemakanan kita punya proses pembuangan najis ni adalah mesti mengikut berapa kali kita makan. So kalau kita makan 2 kali,
sebaiknya 2 kali kita buang pada hari tu, buang air besar. Kalau makan 3 kali ataupun ada yang makan 5 kali, dia kena buang banyak. So kenapa? Sebab kita daripada bahan-bahan makanan yang kita makan, of course akan ada bahan-bahan perasa, pengawet, pewarna, bahan-bahan yang kita tak nak. Okay, all the urea dan sebagainya kita nak buang tu. So sepatutnya kita membuang mengikut berapa kali kita makan. Tapi at least kalau anda boleh 1 atau 2 kali buang every day pun dah okay. Okay, now food craving. Ada tak daripada kita dekat sini yang sentiasa lapar? Lapar sokmo-sokmo. Pagi dah makan nasi dagang sebukuh. Pukul 10 pagi tu cerok lapar dah. Pergi cari pula teh tarik. Pukul 11 tu makanlah jajan-jajan. Orang Johor panggil jajan-jajan. Dia cari kek ke apa. Pukul 12 tu lunch. Pukul 3 tu goreng pisang. Pukul 4 tu minum teh ngeteh-ngeteh lah konon-konon. So dia sentiasa lapar, especially dalam keadaan kita PKP. PKP ni dia work from home. Tapi ramai daripada kita sebelum ni PKP kita apa? Work from kitchen. Work from kitchen, duduk sebelah peti sejuk. Duduk sebelah gerobok, almari makanan. So apa lagi? So salahlah PKP. Sebab PKP lah berat aku naik. So salah PKP juga. Okay. Adakah kita selama ni ada fenomena yo-yo weight? Maknanya naik turun. Turun sekejap bulan puasa, naik pula 5 kilo masa raya. Turun puasa 6, turun sikit, lepas tu naik balik. So tu adalah yo-yo weight. So kalau kita ada kita punya jawapan kepada soalan-soalan 10 soalan ni, saya nak anda tampalkan jawapan-jawapan tu, letak dekat dinding dekat bilik. Sebab once kita keluarkan apa sebenarnya yang dalam hati kita, kita akan lebih jelas kita punya pathway kita nak tuju ke mana. Okay, so insyaAllah kita mula sekarang ni. Bila kita tengok sekarang ni kita punya zaman kita ni orang yang masak dekat rumah dia dah kurang. Sama ada sibuk, tak sempat ataupun kita tak ada dekat rumah, just order food grab je dekat anak-anak, dekat suami. Okey, tu adalah zaman kita sekarang ni. Dan kebanyakan daripada orang sekarang ni, dia dah tak makan sangat dah real food. Real food ni maksudnya sayur-sayur yang kita ambil daripada tanah sendiri kita tanam, ataupun buah, ataupun kita makan nasi yang memang kita masak, tu adalah real food. Kebanyakan daripada kita dah pergi kepada processed food yang lebih senang, lebih cepat, sometimes lebih murah, lebih friendly nak menyediakan. Just beli je pizza sekotak tu, masuk dalam microwave kan, frozen. So benda-benda ni kita dah dapat satu kita panggil apa, lifestyle baru yang merosakkan badan kita tanpa kita sedari. Okay, social interaction, tak ramai daripada kita yang ada a lot of physical activity dekat luar. Bukan kita saja, anak-anak kita tak banyak ada physical activity, tak banyak social interaction, lebih kepada internet. So kalori yang masuk, yang kita makan tu tak banyak yang digunakan. So kalori tersebut, makanan tersebut akan disimpan. Badan kita ni sebenarnya dia nak guna. Kan orang zaman dulu pergi zaman batu kan, dia makan, kadang-kadang makan daging, makan apa pun, tapi sebab dia pergi kejar binatang, dia pergi menanam apa semua dekat dia punya tanah apa semua. Jadi dia totally use di kalori yang dia masuk tu. Tapi kita makan, duduk depan TV, tengok TV. Makan, duduk atas kursi depan komputer buat kerja. So we rarely use our kalori yang masuk tu, jadi dia akan disimpan sebagai simpanan lemak. Okay. Stress free lifestyle, touch and go lifestyle. So hidup kita sekarang, saya selalu cakap, kita ni boleh pilih. Kita nak hidup yang stress free, tak ada stress ke, ataupun yang touch and go. Kita boleh pilih, tapi untuk pilih hidup yang stress free, kita kena ada ilmu. Dan ini adalah salah satu kesyukuran pagi ni sebab berada di sini di mana anda boleh hayati satu lifestyle yang insya-Allah boleh bantu anda untuk stress free. Touch and go lifestyle ni adalah lifestyle kita yang selama ni yang laju. Pagi bangun, tengok-tengok dah malam dah balik, nak tidur balik dah sebab terlalu busy, touch and go saja. Okay, tak sempat nak menghayati hari tersebut. Okay, kenapa kita masih sakit? Kenapa kita masih tak berjaya untuk dapat ideal body weight kita?
So saya tak kata semua dekat sini ni memang ada masalah overweight nak turunkan berat badan. Ramai juga daripada kita yang memang tak boleh nak naik berat badan dia. Dia underweight, underweight sangat, tak boleh nak naik. So badan kita sebenarnya bila kita bagi pemakanan yang terbaik, dia akan adjust sendiri. Dia akan adjust sendiri dekat dalam ni untuk mendapat ideal body weight. Kenapa selama ni kita masih tak dapat berat badan kita yang sebaiknya? Sebab belum cukup lagi nutrisi yang kita ambil dekat dalam badan kita ni. And the best indicator apa? The best indicator adalah blood result. Because blood result dia never lie. Dia tak pernah tipu kita. So itulah yang sebenarnya ada atas kertas blood result tersebut. Okay. So kenapa kita gagal selama ni? Adakah sebab kita tiada ilmu? Saya rasa ramai dekat sini yang dalam medical sama ada doktor, pensyarah ataupun anda nurses ataupun anda kalau bukan medical staff pun anda memang ada ilmu, dah Google, dah cari-cari banyak ilmu, dah tahu dah. So kenapa masih gagal? Adakah sebab kita tak ada mentor, kita tak ada guidance? Adakah sebab kita tak ada cara yang tepat? Kenapa? So saya just bagi soalan-soalan ni, saya tak nak jawab supaya anda fikir. Adakah selama ni sebab kita tak ada disiplin? Kita gagal sebab kita tak ada disiplin? Ada kemungkinan kan? Adakah kita gagal sebab tidak ada unsur fun dalam kita punya setiap program diet sebelum ni? Rasa stres, rasa tension je. Sebab tu kita fail, betul ke? Ataupun sebab tiada kaedah khusus yang boleh bantu maintain berat badan menyebabkan ia rebound naik mendadak. Sebenarnya kan kalau anda nak tahu ada 170 orang dekat sini, senang je nak turun berat badan ni. Betul tak? Siapa dekat sini boleh komen dekat chat box, saya nak tengok. Ramai tak dekat sini yang pernah buat sendiri apa-apa program ataupun cuba apa-apa program untuk turunkan berat badan ataupun untuk naikkan berat badan. Boleh tak komen dalam chat box, saya nak tengok. Berapa ramai dekat sini? Ada tak? Ada. Cuba komen. Cakap yes, pernah cuba. Ada tak? Tak ada. Yes, ada. Ada. Yes, pernah cuba. Banyak makanan. Okey, boleh tak silentkan mic? Saya minta co-host Nikmah Mazaim, boleh tak you co-host kalau tengok any mics yang they alter on, boleh tak off-kan pernah cuba, very good, ramai yang pernah cuba. Okey, bagus, suku-suku separuh, ramai, ya. So bagi anda yang pernah cuba ni, boleh tak kita maintain, susah tak? Is it senang ataupun susah kita nak maintain berat yang kita dah burn ni? Ataupun kita tak boleh nak burn tapi dia pop naik balik. Dan for your information, berat badan kita ni kalau dia turun 5 kilo, kebiasaannya kalau dia rebound naik, dia akan naik 2 kali ganda. Dia turun 5 kilo, biasa dia akan naik 10 kilo. So benda ni lah sebenarnya yang kebanyakan daripada kita, ya Allah, very scary. Dan saya jumpa ramai sangat dekat luar sana yang macam muka kucing ni, nampak tak? Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia dah stuck, dia dah sampai, ya Allah ya Tuhanku, doktor tolonglah saya dah tak tahu nak buat apa dah ni. Sebab berat badan dia macam dipam-pam, dia cakap. Macam dah tak boleh nak buat apa. So insyaAllah hari ni kita cuba tengok satu cara yang insyaAllah boleh buka minda kita. Kenapa badan kita jadi gini. Saya bukannya nak bagi guide buat tu buat ni, no. Cuma saya nak buka fikiran kita untuk nampak sebenarnya dekat dalam ni kenapa sebenarnya badan kita jadi gini. Sebab bila kita dah faham, barulah kita boleh buat apa yang terbaik untuk badan kita. Okay? Dan kenapa selama ini kita sakit, kita rasa macam badan kita tak kena, dekat bahu ni, dekat belakang, kadang sakit kepala, kadang sakit kaki, menyucuk-nyucuk. So ada benda yang membuatkan kenapa badan kita sakit. So antaranya adalah toksin di dalam makanan. So kadang-kadang kita tak perasan kita nampak makanan tu macam bersih, macam menyihatkan tapi apa sebenarnya yang ada dalam makanan yang tersirat. Okey, tersurat ke tersirat? Tersirat. Yang duduk dalam makanan tu yang kita tak nampak, itulah sebenarnya yang membentuk kesihatan kita.
Okey, badan kita sebenarnya Allah Ta'ala jadikan dia ada sistem dia untuk filter sendiri. Untuk filter semua bahan-bahan toksin yang masuk dan keluarkan dengan selamat. Okey, bahan toksin masuk dan liver, hati kita akan bersihkan dan akan keluarkan bahan-bahan yang tak nak tu melalui kulit, buah pinggang, usus, melalui paru-paru dan sebagainya. Okey, dan kalaulah badan kita ni ada something wrong somewhere, tak kena tak sihat, tak mantap, fungsi dia tak efisien, maka toksin-toksin ini akan berkumpul di dalam badan. Dan inilah yang akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit dalam badan kita. Okey, dan Allah jadikan badan kita ni mempunyai authority ataupun mempunyai capacity untuk clearkan, untuk bersihkan, untuk mantapkan badan kita sendiri. Tapi kenapa badan kita jadi gini? Kenapa badan kita rosak? Kenapa berat kita tak turun-turun? Kencing manis kita tak baik-baik? Uric acid kita 7-800? Kenapa jadi gitu? Sebab badan kita tidak mendapat nutrisi yang cukup untuk dia bekerja dengan baik. So ni yang kita nak tengok hari ni. Kenapa benda ni boleh jadi begini? Okay? So cuba tengok. Ni adalah bahasa-bahasa badan kita. Pernah tak kita terfikir selama ni? Bila kita migraine, bila kita usus kita berangin, kembung, sebu, kadang-kadang sendawa, berkentut yang banyak sangat. So benda-benda ni jerawat yang tak baik-baik ataupun sakit sendi, antaranya ni bahu. Siapa dekat sini yang ada frozen shoulder, dia tahu nak angkat tangan pun sakit, tak boleh nak angkat full range, nak angkat sikit pun sakit, nak ambil benda-benda dekat atas pun tak boleh. Ni adalah frozen shoulder, very common. Ini adalah masalah sendi disebabkan radang juga. Ataupun kita tahu tak kenapa sebenarnya kuku kita jadi gini? Apa sebenarnya tak kena? So ini adalah bahasa-bahasa badan kita. Dan adakah kita faham? Kita dengar tak ni? Ataupun kita sekadar tengok, kita buat bodoh, kita buat pekak, lantaklah apa nak jadi. Adakah kita dengar bahasa badan kita yang setiap bulan minta dibelikan jeans baru? Dengar tak bahasa badan kita? Kejap-kejap naik saiz 30. Kejap-kejap 32. Bulan depan 34, 36, 38. Kenapa? Kenapa badan kita selalu jadi gitu? Dengar tak bahasa badan kita kalau dekat keliling mata kita ni dah ada putih-putih ni, xanthelasma, nampak tak? Kolesterol deposit. Cuba tengok mata masing-masing. Ada cermin tak dekat depan? Okey, ambil cermin, tengok masing-masing. Apa ada dekat keliling mata kita. Kalau dah ada benda-benda ni, maknanya badan anda sedang cuba bagi tahu tu. Tuan aku, tolonglah ni kolesterol dah tinggi sangat ni. Sampai kena bagi tahu ni duduk dekat luar ni. Tolong tengok, tolong tengok. Badan kita seakan cakap gitu. Ataupun ni nampak tak kulit ni psoriasis, eczema yang teruk. Ni bahasa badan kita ni. Kita ni buat tak tahu je, asyik duk garu, sapu steroid. Tak dengar sebenarnya apa sebenarnya badan kita nak bagi tahu. Lutut yang sakit. So semua benda ni adalah bahasa badan kita yang mulai hari ini anda kena cuba fahami. Dan bukan semata-mata cuba fahami, tapi kena go deep. You have to go deep and tahu kenapa badan kita memberikan signal-signal ini. So ni adalah kunci penting. This is the most important key if you want to have a slim, fit and healthy body. Okay, insyaAllah kita cuba ya. Ni adalah fenomena sekarang. Sakit bagi ubat, sakit bagi painkiller. Ni bagi ni bagi ni adalah kita tak tolak. Saya sendiri pun doktor. Yes, saya bagi medication, saya bagi ubat-ubat juga pada pesakit saya. Tetapi saya selalu nasihat, saya kata cuba kita fikir balik kenapa badan kita sakit sampai you terpaksa ambil ubat dari saya. Saya selalu cakap begitu. Okey, dan ubat-ubatan atau painkiller yang kita ambil ni, contohnya anda sakit sendi. You have a frozen shoulder here. And then you ambil painkiller. Contohnya you ambil Akoxia ke Voltaren ke apa kan. Bila you ambil Akoxia atau Voltaren untuk reduce the pain here, you sort of cakap
Okey, dalam kita ni duk ketuk-ketuk pintu bagi tahu kita, tuan ni aku ni sakit ni dekat sini ni, ketuk-ketuk pintu nak suruh kita dengar dan faham sebab kita sakit ni dalaman kita. Tapi kita ambil Alcoxia, kita makan painkiller, kita sort of kita shut down. Kita shut down bahasa badan kita yang sedang memberitahu bahawa dia sedang sakit. So root cause dia kita tak cantas buang. Root cause dia kita tak ubati. Root cause dia adalah inflammation. Kita tak buang. Tetapi kita cuma cantas daun-daun yang kering dekat luar. Kita cantas dahan-dahan yang busuk dekat luar. Tetapi akar dia kita tak rawat. So the key to have a the good body adalah you kena rawat akar umbi dia. And this is one of the best way untuk anda nilai balik cara rawatan akar umbi dia. Okay, so you all kenalkan ni Kevin Zahari kan? Siapa yang pernah jumpa Kevin Zahari? Kevin Zahari kata sekarang ni ada banyak sabun kurus, spray kurus, ada pistol kurus. Tapi kenapa orang ramai masih ada banyak masalah especially obesity dan sebagainya? You all pernah guna tak semua benda ni? Siapa yang pernah guna ni? Cuba komen. Ada tak pernah guna sabun kurus? Tak pernah ya? Tipu ni kalau tak pernah guna ni. Wan Noraisha, pernah guna tak? Atira pernah guna tak sabun kurus? Pernah? Tipu, mesti pernah guna ni. Sabun, you guna sabun ketul tu buat mandi apa semua. Lama-lama dia kurus lah kan sebab you guna. Faham tak? Sabun ketul tu. Tapi sekarang ni orang dah guna sabun spray kan yang apa tu? Yang tekan-tekan tu bath punya liquid tu kan. So it's okay. Maknanya saya just nak tunjuk bahawa sekarang ini majoriti orang dia guna berbagai-bagai cara yang untuk kurus, untuk sehat, untuk glowing, untuk putih, untuk ketat, untuk mantap, untuk anjal, semua tu. Tetapi anda kena be very careful. Kita sedang sacrificekan nyawa kita. So before you pick any yang shortcut dekat luar sana tu, method-method tu, tolong nilai balik setakat mana kita sayang nyawa kita. Adik. Adik. Okay. Next, ni adalah akar umbi dia So akar umbi ni adalah inflammation ataupun keradangan Ni yang saya cakap tadi. Inflammation adalah silent killer dalam kita punya badan kita. So the root cause ataupun semua yang berlaku yang saya bagi tahu tadi bahasa-bahasa badan kita, dia punya root cause dia adalah inflammation ataupun keradangan. Okay, dan ini adalah antara pathway ataupun cara macam mana keradangan ni merosakkan badan kita. Salah satu kesan daripada radang ni adalah weight gain lah. Okay, selain daripada tu adalah penuaan, joint pain, okay. Abnormal growth of healthy cells ni adalah sel-sel cancer. Dia boleh menyebabkan sel-sel kanser, jadi cepat nyanyuk, brain fog Kadang-kadang orang ni kalau inflammation dia panggil neuroinflammation saraf dia. You daripada luar masuk ke dapur contohnya nak ambil benda dalam peti sejuk ke dalam almari, tiba-tiba buka almari tak ingat dah nak ambil apa. Pernah tak gitu? Tiba-tiba blur. So tu adalah antara tanda-tanda awal penuaan saraf kita sedang dalam keadaan keradangan penuaan. So tu adalah part of neuroinflammation. So ada banyak kajian lah yang telah dijalankan mengenai keradangan, metabolic diseases. Kalau for those of you who want to refer, boleh tengok those paper. Obesity biasanya kita kaitkan masalah kegemukan, obesity kita kaitkan dengan organ-organ contohnya jantung, salur darah, pankreas, hati, masalah hati berlemak, otot dan sebagainya. Tapi jarang kita dengar kita kaitkan masalah obesity dengan otak, brain. This is the most important organ sebenarnya, tapi kita jarang kaitkan obesity dengan brain ataupun otak kita. Okay, dan kajian menunjukkan bahawa kita punya BMI dengan waist to hip ratio ni
dia ada kaitan dengan struktur otak kita. Kalau kita timbang berat badan kita, biasanya kalau saya jumpa berdepan dengan anda, saya akan bawa Karada scale, saya akan timbang. So Karada scale tu kita akan tengok visceral fat, muscle mass, body age dan sebagainya. So kalau anda ada scale sendiri dekat rumah, biasanya dia ada bacaan BMI kan. So BMI ni boleh kalau nak guna sebagai measurement kita nak tengok, tapi it is not an accurate indicator untuk kita punya kesihatan kita. Sebab BMI cuma bacaan height, tinggi dengan berat saja. So dia tak ada bacaan lemak. So lebih baik kalau kita ambil waist to hip ratio. Kita ukur kita punya waist to hip ratio yang tu yang lebih tepat. Okey, kalau waist to hip ratio ataupun masalah obesity, BMI yang tinggi, dia boleh menyebabkan ganggu kita punya brain structure kita. Okey. So kenapa? Sebab combination kalau BMI ataupun waist hip ratio yang tinggi, dia boleh bagi risiko atrofi, less function kepada kita punya grey matter kita. Dan grey matter ni adalah part penting dekat tepi ni. Ni white matter, this is grey matter, adalah part penting untuk sel-sel body saraf kita, neuron. Saraf dekat otak nama dia neuron, dan neuron ni 40% adalah grey matter ni duduk dekat sini, dan dia akan ada risiko jika waist hip ratio ataupun BMI kita tinggi. Dia akan menyebabkan atrofi ataupun kecut ataupun kurang dia punya fungsi dia. And obesity juga adalah risiko untuk kanser. Ni ada banyak juga kajian yang mengaitkan obesity dengan kanser. So dalam badan setiap daripada kita memang kita ada switch ataupun kita ada on-off punya cancer cell ni. Termasuklah saya na'udzubillah min zalik, tapi kanser sel kita sedang tidur. So apa sebenarnya yang boleh onkan kanser sel kita ni? Yang pertama adalah pemakanan. Yang kedua adalah toksin di persekitaran kita. Dan yang ketiga adalah apa? Agak-agak apa? Stres. Stres adalah salah satu faktor yang boleh onkan switch kanser kita. Okay. Dan chronic stress especially adalah something yang kita tak sedar sama ada dalam relationship kita, hubungan dengan suami isteri, hubungan dengan jiran, kawan, bos kita, tempat sekerja, stres dengan banknya, bankrupt dan sebagainya. So benda-benda tu boleh menyebabkan cancer cell kita tertrigger. Okay. Obesity juga boleh promote prostate cancer for men, okay, untuk lelaki. Dan biasanya obesity atau overweight dia boleh ganggu kita punya hormon dan boleh tukar kepada sel kanser. So gangguan hormon inilah sebenarnya menjadi punca kepada kanser sel di dalam badan kita. Okay, so this is a tumor dan high fat diet, obesity, dia melalui pathway inflammation. Okay, pathway inflammation and end up dia boleh jadi kepada tumor. Okay, now cuba pegang perut masing-masing. Ni tak best ni. Saya tak boleh tengok you all. Kalau kita buat face to face, biasa saya akan tengok semua. Cuba pegang perut masing-masing. Ada tak lemak dekat perut? Tengok ada tak? Kalau Dr. Nick dah tak ada lemak kan? Dia dah slim kan sekarang ni. Siapa yang masih ada lemak tu? Cuba pegang. For your information, lemak dekat abdomen kita, dekat perut kita, dia menghasilkan satu hormon nama dia resistin. Dan hormon inilah yang boleh trigger kita punya insulin resistance. So insulin resistant adalah keadaan di mana 90% daripada kita tak aware. Dia tak aware dia dah ada insulin resistant, and then end up dalam masa 1 atau 2 tahun dia akan dapat full blown diabetic, type 2 diabetic. So ni adalah lemak dekat perut. So be careful, siapa yang ada penuh lemak dekat abdomen, dekat perut, selain daripada metabolic disease, cardiovascular dan sebagainya, dia juga boleh menyebabkan masalah kencing manis. Okay? Tengok kebanyakan daripada kita dekat luar, ada tak kawan-kawan you all yang dia kurus je, dia tak gemuk slim je, tangan, kaki kecil je, slim je. Tapi perut buncit. Ada tak? Tahu tak kenapa? So perut yang buncit atau kita panggil belly fat, itu ada kaitan secara langsung dengan stres.
So bila kita stres, cortisol level kita tinggi, so dia akan accumulate, dia kumpul lemak especially dekat bahagian perut, belly. So tak payahlah nak buat apa-apa, nak push up ke, nak apa ke. Kalau tak jaga makan, buatlah belly dance ke macam mana pun, kalau tak jaga makan, tak betul-betul particular dengan hormon, tak jaga kita punya kestabilan hormon, dia tak akan jadi. Dia tak akan turun lemak dekat perut ni. So the key point is actually pemakanan yang boleh kawal kita punya kestabilan hormon. Okay, insyaAllah. Okay. Ini satu istilah yang saya nak introduce dekat sini. Biasa kita dengar tak obesity paradox ataupun kita panggil TOFI. TOFI ni dia adalah thin outside, fat inside, ataupun dekat luar kita nampak kurus tapi dekat dalam dia gemuk. Dia lemak dia banyak dekat dalam. Okay, cuba tengok. So dekat luar dekat luar dia kurus. Kalau kita tengok orang pun TOFI ni, orang yang TOFI dekat luar dia slim saja tapi dekat dalam memang dia nampak gemuk, dan banyak kajian yang menunjukkan bahawa orang yang ada masalah TOFI ni, thin outside fat inside ni, dia memang kebanyakannya tak sihat. Ada juga yang sihat lah tapi ramai masih ada masalah metabolik dekat dalam, contohnya kolesterol tinggi, ESR dia tinggi, uric acid dia pun tinggi. So ni adalah masalah TOFI ataupun thin outside fat inside. Okay, ni yang saya sebut tadi lah measurement. Nanti cuba buat masing-masing dekat rumah. Waist to hip ratio. Okay, ambil bacaan tu dan kita kira, kita tengok berapa value kita. Kalau waist to hip ratio lebih daripada 0.9 untuk lelaki, dan kalau wanita lebih daripada 0.85 atau some book say 0.80, maka kita akan ada risiko untuk dapat masalah metabolik. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Okay, balik nanti ukur buat measurement masing-masing waist to hip ratio dan tengok berapa bacaan masing-masing. Okay, so saya terus nak pergi dekat sini. Ni. Kenapa kita sungguh-sungguh sangat ni nak jaga makanan ni? Saya dah berapa tahun dah nak masuk tahun ke-10. Ni tahun ke-5 yang betul-betul saya tengok tentang penjagaan makanan ni. Kenapa? Sebab saya dapati bukannya hanya orang luar, maknanya public yang ada masalah ni. Tetapi ramai juga profesional yang juga kecundang. Tak dapat dinafikan. Dan yang lebih menakutkan, kita tengok generasi akan datang kita macam mana. So ni generasi akan datang kalau kita tak seriously jaga makanan. Ramai daripada kawan-kawan saya yang GP, doktor-doktor dekat klinik, kami jumpa ramai daripada pesakit-pesakit hati berlemak, masalah buah pinggang berada di kalangan kanak-kanak, sekolah rendah, baru nak masuk sekolah menengah, ataupun kanak-kanak seawal umur 5-6 tahun dah ada masalah hati berlemak dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, benda ni memang scary lah. Okey, ramai daripada kita yang dah diet tapi berat badan masih tak turun. Ada something wrong somewhere. Dah ambil insulin dan ubat tapi gula masih tinggi. Result kolesterol, LDL, triglyceride masih tinggi. Kenapa tak turun? Sendi masih sakit. Dan ramai yang buat diet nelayan. Diet nelayan, tahu tak buat diet nelayan ni macam mana? Minggu ni diet, minggu depan ke laut. Diet nelayan dah tu. Minggu ni diet, minggu depan ke laut. Tu kita panggil diet nelayan. Okey? So ramai daripada kita yang berkecimpung dengan diet nelayan. So that's why kita masih tidak berjaya. So untuk sihat kita tak ada shortcut ingat ni. So bagi siapa yang nak ambil magic pill, nak ambil apa-apa yang shortcut tu, please tolong bertaubat nasuha lah. Sebab nak sihat kita tak ada shortcut. Kita mesti ada satu perjalanan untuk cari ilmu. Kena ada ilmu dulu baru kita boleh tahu macam mana. Dan kesihatan itu adalah amanah. Allah dah jadikan kesihatan ni sebagai amanah dan kita kena jaga dengan sebaik mungkin. So ramai daripada kita yang nak turun berat badan selama ni, konon-konon nak diet dan sebagainya, kita guna pelbagai jenis cara. Antaranya ni adalah mitos-mitos.
Ada yang pakai bengkung. Saya tak cakap bengkung tak elok. Minta maaf ya, saya tak kenal anda dekat sini. Tapi kalau anda pakai bengkung yang semata-mata boleh bakar lemak ke apa semua tu, saya nak minta anda berfikir dulu. Berfikir banyak-banyak kali. Okay, sebab benda-benda ni adalah antara yang mitos. Okay, dan kadang-kadang kita pergi spa, sauna, kita rasa macam boleh turun berat kita. Keluar daripada sauna tu, turunlah 500 gram. Tapi yang turun tu berat apa? Berat air. Kan kita sweating kan dekat dalam tu. Ramai juga yang tak makan nasi. Tak makan nasi. Ada yang tak minum ais. Tak makan nasi dah 6 bulan dah. Memang turun. Tapi bila silap sikit dia akan naik balik. Dan bila tak makan nasi, jadi gastrik pula. So kita tak nak kita nak slim, fit and healthy. Kita tak nak slim, kita tak fit dan kita tak healthy. Jadi gastrik sampai ada jadi ulcer, bleeding berak keluar darah, minta maaf buang air besar keluar darah, muntah keluar darah sampai gastrik dan ulcer yang teruk. Ada yang tak minum ais. Dia kata, doktor, saya tak minum ais doktor sebab kalau saya minum ais nanti lemak saya beku. So saya kata, okay, cuba you minum air panas menggelegak ni, cair tak lemak dalam you. So ni adalah antara mitos-mitos yang saya minta kita gunakanlah kita punya otak kita fikir supaya kita dapat satu explanation ataupun penerangan yang saintifik. Kenapa sebenarnya sesuatu benda tu kita buat? Kalau kita buat benda tu pelik tapi ada penjelasan saintifik, logik, tak membahayakan, halal, tak ada masalah, just buat Yang penting biar ada satu scientific verification or explanation. Ramai yang guna ubat-ubatan yang beli dekat luar, fat burner, appetite suppressant, laxatives, be careful. Sometimes kalau memang doktor yang prescribe, it's okay. Tapi kalaulah kita ambil semata-mata kita beli over the counter, kita nak try saja. So saya nak ingatkan anda tolong berhati-hati. Okay, sometimes laxative, beli teh-teh, jamu, majun dan sebagainya. Kadang-kadang sampai diarrhea, sampai bleeding, sampai collapse sebab dehydrated. So benda ni bahaya. Antara mitos juga adalah heavy exercise. Saya tak kata heavy exercise ni tak elok. Tetapi kalau anda tidak ada satu tempoh rehat. Maksudnya every day you heavy exercise, zumba sampai 4-5 jam sehari, you buat weight sampai every day sampai tak dapat nak recover balik energy, you punya muscle tendon dan sebagainya mungkin dah injured. So heavy exercise sometimes dia akan createkan a lot of free radicals dalam badan kita. Unless you buat heavy exercise yang memang you ada jangka masa, you buat once a week saja ke, every 2 weeks ke, ataupun you pergi zumba selama sejam, 2 minggu, sekali seminggu ke, then it's okay. Tapi jangan sampai tidak ada satu tempoh rehat di antara heavy exercise tersebut. Kita exercise, kita nak supaya kita sihat, slim dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dapat penyakit pula, tendon tear lah apa benda, so kita tak nak gitu. Okay, so insyaAllah kita cuba something yang terbaik. So 2 elemen penting untuk penjagaan badan yang terbaik adalah hormon dengan inflammation. Yang ni yang kita kena faham. So kita selalu kalau kita nak diet, kita restrict ataupun kita jaga kalori kita. Betul tak? Oh, aku ni cuma 600 kalori je ni hari ni 800 kalori je ni. So kita kena ingat bila kita buat something, pastikan badan kita dapat menerima dengan baik dan dapat sustain. Kita tak nak sampai satu tahap dia stop situ and then dia go down dan dia menyebabkan rebound later kalau kita tak jaga. So dalam badan kita ada sistem yang Allah Ta'ala dah jadikan ada hormon yang kontrol kita punya selera, kita punya rasa lapar kita punya energi kita. So semua tu dikawal oleh hormon dalam badan kita. So balance antara pusat lapar dengan pusat kenyang dekat otak kita ni perlu kita jaga. Sebab apa? Untuk jaga pusat lapar dengan pusat kenyang, kita perlu ada satu hormon yang stabil. Dan hormon yang stabil ni kita create melalui pemakanan kita. So ini adalah satu ilmu yang kita kena belajar, kita kena tahu.
Okey, contohnya PYY ini adalah hormon yang ada dekat hujung usus kecil kita dengan usus besar kita. So dia dihasilkan di situ. Contoh peptide tyrosine ni. PYY ni dia adalah hormon yang akan memberikan rasa kenyang, rasa happiness, rasa kenyang kita. Contoh termasuklah juga CCK. CCK juga adalah hormon yang memberikan rasa kenyang. Ghrelin yang memberikan rasa lapar. Bila ghrelin ni tinggi, dia akan menyebabkan kita akan mencari makanan. So ini adalah hormon-hormon yang mengawal badan kita. So apabila kita faham keadaan badan kita dan hormon ini, insya-Allah kita akan bijak untuk kontrol kita punya berat badan dan sebagainya. Okay, so untuk dapat lasting fat loss, kita kena balancekan hormon dan kita kena cakna juga dengan kalori kita. This is a second priority. The first priority adalah still the hormone yang kita balance. Contoh saya just nak tunjuk contoh. Contoh orang diet lah kita diet, kita nak hadkan, kita nak 300 kalori saja untuk lunch. Contoh Cuba tengok, kalau kita ambil 300 kalori yang ni dengan 300 kalori yang ni, apa yang ada? Kan, beza kan? Selama ni kita pernah terfikir tak? Dua-dua ni 300 kalori. Tapi kualiti 300 kalori yang kita ambil yang ni jauh sekali berbanding dengan kualiti yang ni. Okay, that's why penting untuk kita ada ilmu. Okay, dan ilmu inilah yang nanti kita akan ajar secara detail, guide anda apabila anda dah ready. Bagi tahu saya, okay doktor, saya nak cubalah program doktor ni bagi tahu. InsyaAllah kita akan guide anda. Okay, cuba tengok bentuk badan ni. Okey, bentuk badan wanita ni, kalau kita tengok badan kita, tengok badan masing-masing depan cermin. Badan kita yang lemak lebih dekat bahagian atas, kita panggil apple shape. Orang yang apple shape ni, dia lebih kepada kortisol dengan insulin yang tinggi. Maksudnya orang ni sentiasa berada di tahap stress level yang tinggi. Okay, stress level yang tinggi, maksudnya contohnya pagi nak pergi ke universiti ke nak pergi ke tempat kerja ke tak sempat nak breakfast betul-betul dekat rumah. Lepas tu kita cuma ambil kari pap je sebiji dalam kereta, makan roti sekeping dalam kereta, tak sempat masuk terus kerja, terus ada meeting dan sebagainya. Tak sempat nak makan betul-betul, pukul 2 baru jumpa nasi, terus bedal 2 pinggan, tak sempat nak cari lauk-lauk ayam goreng je seketul. So semua benda ni adalah lifestyle yang sibuk yang menyebabkan kortisol dengan insulin tinggi dan dia menyebabkan lemak berkumpul banyak di bahagian abdomen. So bila lemak banyak di bahagian ini, so problem-problem dengan kardiometabolik, masalah jantung dan sebagainya akan meningkat. Okey, cuba tengok lemak di bahagian sini. So lemak yang banyak di bahagian sini biasanya related dengan high insulin. High insulin yang dikaitkan dengan pemakanan-pemakanan yang contohnya suka sangat dengan cheesecake, chocolate cake. Kan, birthday party lah dekat department lah apa semua. Mesti ada chocolate cake, cheesecake. Benda-benda tu akan lemak berkumpul, menggelebih. Dia jadi butterfly punya wing pula dekat sini. Ni tengok bentuk badan biasanya wanita ini tak gemuk sangat tetapi pear. Dia pear shape, dia besar dan ni adalah bentuk badan yang high estrogen. So be careful sebab kalau high estrogen, wanita akan ada kaitan dengan masalah reproductive organ. Sama ada cyst, fibroid, cancer reproductive organ, cancer breast, ovari dan sebagainya. Dan orang yang ni kalau bentuk badan gini biasanya favorite food dia apa? Dia suka sangat benda-benda yang bergoreng-garing. Okey, ikan goreng, ikan kering goreng, ayam goreng, kulit-kulit ayam. Suka tu, garing-garing tu. Dan dia suka juga daging-daging merah. Daging kambing, daging lembu. So bentuk badan akan jadi gini ni, high estrogen. Okey, suka dairy. Dairy akan menyebabkan high estrogen juga. Okey. Ni tengok ni. Lemak dekat sini, kita panggil love handles. Belly fat, dia bukan tayar lori tau, tayar basikal. Kecil je ni tayar basikal sini ni. So ni adalah kaitan juga dengan insulin dengan blood sugar imbalance. So suka sangat ni makanan, minum air yang manis-manis dalam tin, dalam botol, jus twister dan sebagainya.
suka sangat kuih-kuih yang macam lopis ke apa ke yang manis, yang ada gula Melaka apa semua tu. Tu adalah masalah yang ada kaitan dengan insulin dengan blood sugar imbalance, and this will end up dengan pre-diabetic and then full-blown type 2 diabetic. Okey, tengok ni orang lelaki, dia tak buncit sangat perut dia, tetapi dia punya breast dia besar. Orang lelaki akan ada juga masalah hormon estrogen yang tak balance. Okey, dan bila estrogen tak balance, mesti ada juga kaitan dengan insulin dengan low testosteron. Estrogen yang tinggi dalam lelaki, dia akan suppress testosteron. So, menyebabkan hormon kelelakian akan menurun. Okey, so ni semua adalah ilmu lah. Maknanya kalau saya nak bagi semua detail dekat sini, nanti kita buat kelas fiziologi pula. Kelas fiziologi tak habis hari ni. So ni semua adalah benda yang insya-Allah kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Jika anda berminat lah, nanti bagi tahu saya. Saya nak tahu lebih detail lagi, doktor, contact saya nanti insya-Allah. And fitness is actually 70% from the diet and 30% daripada kita punya exercise, workout. So nak tak nak kena jaga juga 70% ni. And the best diet kalau ikut jurnal dan sebagainya adalah Mediterranean diet. Cuba tengok dalam plate makanan kita seharian. Ada tak benda-benda ni? Ada tak lemak yang baik ni? Okay. Ada tak protein yang berkualiti tinggi? Ada tak karbohidrat yang bagus? Dan ada tak sayur-sayur yang bermutu tinggi? Ini adalah antara bahan-bahan penting, kategori pemakanan penting yang mesti ada dalam plate kita. Dan inilah yang kami akan guide. Kita akan tengok, apa you punya micro dengan macronutrient you ni? Cukup tak iron? Cukup tak selenium? Cukup tak you punya vitamin portion dalam ni? Ada tak lemak omega you dekat sini? What is your omega 3 dengan 9? Omega 6 you tinggi ni bahaya, penyebab radang. So semua benda tu kita akan guide you dan insyaAllah you akan faham dengan lebih detail lagi macam mana nak handle badan sendiri. So this is hormone diet atau anti-inflammatory diet di mana dia adalah satu program yang holistik. Kita guide dan kita akan bagi online dengan offline consultation secara percuma. Secara percuma daripada pelbagai medical professionals. Kami ada ramai doktor-doktor pakar dalam tim kami. InsyaAllah akan guide anda secara free. And this is actually meal plan. Kita ada food choice. Tengok food timing kita, portion. Kalau nak buat intermittent fasting pun boleh. Tetapi intermittent fasting yang macam mana? Tak semua intermittent fasting tu bagus. Kita akan tengok apa yang you makan dalam masa eating window. Intermittent fasting contohnya 16-8, 16 jam puasa, 8 jam makan. So quality makanan yang dalam 8 jam window period tu yang penting. Kita akan tengok situ juga. And then last kali kita akan optimizekan you punya blood result. So make sure you sihat, you slim tetapi blood result you cantik. So ni yang kita nak insyaAllah. Okay. Saya just tunjuk sekali lalu lah. Ada banyak kajian lah for those of you yang interested in the journals, you can look for the journal regarding the anti-inflammatory diet. Ada banyak kajian-kajian lah. Kalau Mak Saleh dia dah banyak kajian lah dekat western sana, tapi dekat Malaysia not as much as what happened in the overseas lah. Okay, nutrient tentang antioxidant, anti-inflammatory diet. Okay, next. Saya just straight to the point dekat sini. Saya just nak bagi tahu last part. Okay, now. So this is anti-inflammatory diet. Satu program pemakanan di mana anda reduce the inflammation dalam badan. Sebab tadi kan kita dah tahu the root cause of the problem is actually inflammation. So kita nak kurangkan keradangan dalam badan dengan cara melalui pemakanan. Because 70% of the kesihatan kita berada di dalam makanan. You gemuk bukan sebab tak exercise. Tapi you gemuk adalah dengan sebab pemakanan. So kita nak settle masalah kita adalah dengan makanan juga. Bukannya dengan sebab exercise. Boleh exercise tetapi dengan cara yang betul. I'm not saying that exercise is bad. No, tidak sama sekali. Exercise amat bagus. Tetapi dia mesti dikombainkan dengan pemakanan yang betul. Okay, this is anti-inflammatory diet.
Those are makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Nampak antioksidan tinggi yang akan bantu untuk kita baiki kita punya keradangan badan. So pembelajaran berterusan melalui WhatsApp dan Telegram under professional guidance. Kita kena sanggup berubah. Kita mesti istiqamah dan kita kena ada keinginan dan usaha yang tinggi. Dia tak boleh hot chicken shit. Tahu tak hot chicken shit? Hangat-hangat tahi ayam. No, you cannot. Kalau hangat-hangat tahi ayam, better tak payah nak buat diet apa-apalah. Memang akan gagal. Okay? So you have to really determine. You really have to put some istiqamah 100% dan insyaAllah anda akan berjaya. So those are our teams, a lot of medical professional, ada juga coach, ada juga food chemist, gym instructor, ada experienced coach, Zumba dan sebagainya, tapi kami guide dengan cara yang scientific evidence, scientific base. Okay, so ni adalah antara makanan-makanan, contoh-contoh makanan yang kita boleh buat makan dalam program ni. Kalau anda nak diet, yang penting makanan dia kena sedap. Betul tak? Kita tak nak diet kalau makanan tak sedap. Kita nak diet dengan syarat makanan tu adalah sedap. Okay, ni ada contoh-contoh makanan juga. Vietnamese roll. Nasi air pun boleh, tapi nasi air yang sihat. Tengok banyak sayur-sayur dengan buah. Lot of greens kita tengok dekat sini. Okay, ni contoh-contoh. Okay, maybe later kot saya tengok ada soalan. Kejap. Okay, saya jawab soalan akhir nanti. Saya just tunjuk ada few case study sini. Saya just nak share. Nanti saya jawab soalan dalam chat box. Okay. So kawan saya ni, seorang dia neighbor saya lah dekat JB ni, Mr. Asrul. Dia mula program ni dengan kami, under saya dengan Dr. Zul, kami monitor dia 137 kilograms. And dia ada a lot of medical problems. Dia ada 3 vessel disease, masa tu dah ada heart block, dia ada masalah atherosclerosis yang teruk. Doktor dah nak buat stenting dah. Dia ada juga masalah obesity as what you can see here, hypertension, type 2 diabetes, hyperuric acid, kolesterol level yang amat tinggi, dia ada hati yang berlemak, masalah buah pinggang. So dia ada banyak problem. And then dia jumpa kami, dia kata, doktor, saya dah, that's it, saya dah stuck. Dia kata, saya tak nak operation, saya nak cuba dulu tukar lifestyle saya. Kalau tak boleh juga dengan cara tukar lifestyle pemakanan ni, maka baru saya go for operation. So saya kata, it's okay, tak apa, boleh cuba. And then dia try change the lifestyle dalam masa 7 bulan. Dia turun 40 kilo. So nampak tak This is a totally new him. Sampai sekarang ni, Alhamdulillah. Doktor hold dulu dia punya operation jantung dia buat masa ni, still monitoring, tapi dia punya result darah dia banyak dah improve, medication dia pun dah banyak doktor dah off kan. Okay. Ni juga case study kami yang kedua. This is Syuhada, actually from Seremban. Dia start dengan 109 kilo dan dia ada banyak sangat masalah. Kalau you all tengok ya Allah, kesian sangat. Beliau masih muda tau. Baru dalam I think late 30s ke early 40s gitu, masih muda. Masalah darah tinggi tengok sampai 240/180. Boleh bayang tak the highest dia punya BP dia? Dia punya CKD masalah buah pinggang dia GFR 19 masa mula-mula dia datang jumpa saya. Doktor dah standby nak buat fistula dah mula-mula. Tapi sebab dia muda lagi, dia kata dia menangis-nangis. Dia kata tolong doktor, dia tak sanggup nak dialisis seumur hidup dia. So dengan keadaan blood sugar dia masa tu nampak 21.5. Kolesterol yang sampai tak boleh nak baca. LDL dia very high Masya Allah, dan dia buat betul-betul, she never look back. Dia really istiqamah dan Alhamdulillah at the end of the day, last month dia dah 90 kilo. And then masuk Disember, saya tak ambil lagi latest dia, berat dia dah touch ke angka 8. 80 lebih dah. Alhamdulillah. Okay. Ni another case. Madam S ni, Madam Sadia, dia from Melaka. Dia slim saja, nampak tak? Kurus saja. Tapi mula-mula dia jumpa saya, dia masalah kolesterol. Dia punya total kolesterol dia 8.8. Dia punya LDL dia 6.4. So dia buat program ni selama 2 cycle. Kalau tak silap saya, dia punya total kolesterol dia turun 4.7. Dan dia punya LDL dia Alhamdulillah dah normal 3.0 sampai sekarang ni.
Masa mula-mula dia jumpa saya juga, dia ada cholesterol plaque around the eyes. Ni gambar ni dia ambil selepas 2 minggu dia start jaga makan, dia follow betul-betul kami nasihatkan jadual pemakanan dan sebagainya. Dia punya cholesterol plaque xanthelasma around mata ni pecah. Lemak ni keluar, nampak tak kuning-kuning. Dua-dua belah mata tau. So yang ni pun pecah. So pagi-pagi dia ambil cotton buds, dia letak olive oil sikit, dia bersihkan around mata ni. Okay, dia bersihkan keliling ni dan alhamdulillah sampai sekarang ni totally gone. Once kolesterol dia dah normal, about 3 to 4 months lepas tu, alhamdulillah dua-dua belah mata dah clear. Sampai sekarang syukur sangat. Okay, alhamdulillah. Ni sahabat kami juga, so dia gym instructor, dia ada gym dia sendiri ni, this is gym dia dengan husband dia bodybuilder, dia coach Zumba instructor. So dia sendiri yang exercise every day, tak turun berat badan dia kata. Sampailah dia cuba program ni, alhamdulillah. Now alhamdulillah lah slim sampai sekarang dah sihat. Yang penting sihat. This is one of the lawyer dalam tim kami, dia dekat Kedah. Ni dia sebelum start alhamdulillah sampai now ni. Okay, masa ni dia berat dia dalam dekat 90 ni dah separuh jalan dah ni. So 80 plus dekat 90 sampai now ni. Alhamdulillah. Dia dah 70 now. 70 kilos BP dah normal, blood sugar pun dah normal. Okay, untuk masalah rambut, untuk kulit dia buat nak turun berat badan saja ni cikgu ni. Tapi alhamdulillah dia terkejut. Tengok kulit pun cerah. Tak ada filter, tak ada apa ni tau. This is the real best skin cantik kan. So bila kita jaga pemakanan kita, it's not only that kita jaga dalaman, luaran skin kita pun akan improve insyaAllah. This is also from Penang. Alhamdulillah dia pun dah turun berat badan banyak dan doktor dah stopkan banyak sangat medication dia, doktor dia dia dah tak makan ubat apa-apa dah sekarang ni. Okay, banyaklah kalau you all nak tahu satu-satu nanti insyaAllah boleh contact saya. Puan Nolina, cervical spondylosis, alhamdulillah lah sampai now ni dah okay. Nanti kalau you all nak video bagi tahulah, saya boleh bagi nanti personally. Okay, untuk anak ni anak saudara saya alhamdulillah now dah turun banyak sangat berat badan. Ni ada pantang-pantang makanan yang mak dia pantangkan, nampak tak air mata menitik ni, nangis. So kita sayang anak kita nak jaga kesihatan dia, sebab tu kita buat benda ni. And then until now alhamdulillah dia dah slim sampai sekarang ni. For eczema, okay, untuk eczema, baby eczema pun kita boleh jaga pemakanan dia. For those of mother yang breastfeeding pun jaga pemakanan, sebab anak yang kita breastfeed tu, kalau yang breastfeeding anak yang kita breastfeed dia bergantung sepenuhnya pada susu kita, kualiti air susu benda tu yang akan menentukan kesihatan anak. This is adik ni, she's a girl, umur 18 tahun, dia ada very good psoriasis dekat kepala ni, dekat perut dia. Okay, dia jadi macam fungal, dia superimpose dengan fungal infection, dia start dengan psoriasis. Okay, very bad, chronic psoriasis. Dan alhamdulillah after 1 week nampak beza dia. Okay, yang ni pregnancy, ramai juga yang ada masalah tak boleh nak mengandung, either primary or secondary infertility. So dia dah check dengan doktor-doktor pakar ONG dan sebagainya, tak ada masalah, normal. So alhamdulillah dia jaga makan betul-betul, buat dalam 2 cycle. 2 cycle means 2 bulan lebih lah, lebih kurang. Dan alhamdulillah UPT dah positif. Sekarang ni anak dia dah umur 2 tahun lebih dah, Ustazah ni daripada Perak. Ni suami saya Dr. Zul, berat badan dia mula-mula ni dekat 90 kilos lah. Alhamdulillah. Sampai now ni dah lost, now dah 20 kilos lah. So dia around 70 plus lah, 80 sekarang ni. Okay, alhamdulillah. This was me, saya mula-mula saya dalam 70 kilo, saya dekat Dublin masa ni. Saya sendiri doktor, saya tak jumpa punca macam mana saya nak turun berat badan saya mula-mula. Dan pada masa ni saya dah ada borderline, diabetic, hypertension, hyperkolesterol, banyak dah hyper dah. So energy pun low dan sebagainya. So alhamdulillah jaga betul-betul. Yang ni dalam masa 14 tahun saya turun cuma 5 kilo saja. Tapi alhamdulillah till now saya kekal lah turun 20 kilo daripada yang ni dan 49-50 kilos now. Alhamdulillah.
Okay, so saya rasa tu saja kot. Mungkin kalau ada soalan ke apa-apa, saya terus jawab dalam chat box lah, senang Boleh ke Fazila, saya tengok soalan terus Boleh doktor? Silakan doktor. Okay, jap, saya tengok soalan you. Okay. Soalan pertama, saya dah turun 14 kilo tapi balik kerja kat kampung ni dah naik 10 kilo. Nak kena ada semangat. Yes. Nak kena ada semangat, betul? You nak kena ada semangat tu satu Noraisia, tapi you kena ada cara method yang tepat. Kita tak nak buat dengan semangat saja, tak jadi, kena ada ilmu Okey, Atira, okey, Raisha. Assalamualaikum doktor. Masalah saya tak boleh BO kalau tak minum teh tarik pagi-pagi. Makan macam biasa, minum air okey, tapi kalau minum teh tarik mesti sambelit 2 atau 3 hari sekali. Okey. So, okey Raisha, memang kita punya usus kita ni dia kena jaga sebab usus kita dia ada movement dia, peristalsis dia. So, kalau ada apa-apa yang mengganggu sama ada pergerakan usus kita ataupun dia mengganggu penyerapan air dekat usus kita, dia akan menyebabkan kita sembelit. So apa yang ada dalam teh tarik ni, saya tak tahulah teh tarik ni dia letak teh apa semua, tapi sama ada teh ke, kopi ke, dia ada dia punya kafein dia. So kafein itulah yang menyebabkan constipation, sembelit. So insya-Allah kalau Raisha nak cuba, ambilkan banyak sayur-sayur dengan buah. Sayur-sayur hijau, ambil banyak air, minum banyak plain water. Air kalau kita jenis yang aktif, banyak aktiviti dekat luar, mesti 2.5 liter ke atas. Lagi besar badan kita, frame kita, air mesti lagi banyak. So kalau saya je, saya kecil, saya 152 cm saja, frame saya kecil, air saya dalam 2.5 hingga 3 liter sehari mesti cukup. Kalau you besar ataupun you orang lelaki, mesti 3.5 liter ke atas. Barulah badan kita akan dapat move ataupun dapat sel fungsi tu yang terbaik, termasuklah untuk buang yang besar. Satu lagi, sembelit ni adalah salah satu juga masalah kalau kita ambil ubat-ubatan. Ada certain ubat yang kalau kita tak jaga dia boleh menyebabkan masalah sembelit. So kalau you on any medication, revise balik dengan doktor sama ada benda tu boleh menyebabkan you sembelit ataupun tidak. Tapi memang betul lah kalau orang yang tak lawas sistem pembuangan dia payah nak turun berat badan. Sebab apa? Sebab dia kumpul toksin dia dalam badan. Dia akan ada masalah-masalah kulit nanti sebab toksin tu akan naik ke kulit. Kita patutnya buang. Tapi kalau kita tak jaga, nanti kita akan naik balik toksin tu ke atas dan menyebabkan kita punya kesihatan kita tak mantap. Okey, bos ni Syekh Putih. Oh, pergi cycling ramai pergi cycling, bagus. Nak cycling ni bagus tapi make sure you ada energy yang terbaik Ramai daripada kami pernah ada beberapa orang customer klien juga yang dia collapse Dia cycle, dia tak ambil breakfast yang terbaik. Kita dalam program ni kita akan guide you nak breakfast dengan apa supaya you dapat energy dengan power untuk cycle. So ada orang yang dia tak breakfast dengan betul, bila dia cycle, dia sudden hypoglycemia, dia collapse, jatuh accident dan sebagainya. Dan ada yang meninggal baru ni ada juga kawan kami yang meninggal masa cycle, innalillah. Dia sudden hypo dengan dia kena heart attack. So kena jaga betul-betul either cycling ke ataupun any other activities, make sure kita ada very good stamina, energy dan benda tu kena ada ilmu. Okey, next, kebanyakan pemikiran masyarakat atau ibu-ibu menyatakan pengambilan contraceptive pill boleh menyebabkan kegemukan. Okey, gini Ainur, OCP ataupun oral contraceptive pills ni memang pil hormon. Either you ambil estrogen only pill ke, you ambil Depo, Provera, Progesterone ke, semua tu adalah pil ataupun mengandungi hormon. So, hormon yang kita ambil tu memang sepatutnya ambil kalau perlu pada badan kita, indicated kita nak jarakkan kelahiran. Tak naklah nanti 2 orang setahun, macam mana nak jaga yang ni kecil lepas tu dah pregnant lagi, tak nak kan? Kita nak bagi gap at least 2 bulan.
So kalau doktor you memang prescribe, ambil lah, tak ada masalah. Tetapi make sure kita jaga pemakanan, sebab bila kita jaga pemakanan dengan cara yang baik, dia boleh balancekan balik hormon kita. Kalau kita ambil hormon, pil-pil hormon tu memang dia akan jadi haywire hormon dalam badan kita. Tetapi make sure you ada ilmu pemakanan yang betul, sebab setiap makanan yang kita makan dia boleh kontrol balik kita punya hormon yang dah tunggang terbalik dalam badan tu. So insyaAllah berat badan kita tak akan naik mendadak dan kita insyaAllah akan dapat kesihatan yang terbaik. Saya pun ada experience ambil pil hormon juga. Saya pernah ambil Depo Provera juga dulu. Saya tak pernah ambil OCP, oral contraceptive, sebab saya selalu tak ingat. Sibuk kan dulu, saya selalu tak ingat nak makan every day. Personally saya ambil Depo Provera, saya ambil 3 months injection lah. Tapi alhamdulillah lah bila kita jaga makan tak naiklah berat badannya. Okay. Farisha, jika kita mengambil pil perancang, adakah diet kita akan menjadi sebab walaupun kurangkan makan badan tu. Itulah saya cakap tadi Farisha. So ambillah pil perancang, tak ada masalah as long as you jaga you punya pemakanan, diet you. Dan benda ni kena ada ilmu so bukan sekadar ilmu yang main-main sebab dalam tim kami memang saya akan bagi ilmu fiziologi supaya anda faham apa fiziologi badan kita. Kenapa pentingnya control of the hypothalamus ni? Kenapa pentingnya pituitary gland kita? Macam mana nak balancekan balik kita punya estrogen progesterone level? Apa fungsi ovari? Kenapa bila kita dah menopause berat badan kita cepat naik? Kenapa masuk umur 50 perut payah nak turun, dah jadi gemuk? So tu adalah antara ilmu-ilmu yang kita kena faham sebelum kita buat something. Adakah sebab saya mengambil ubat mecobalamin juga buat saya jadi tambah selera? Tu vitamin je, tak ada masalah tu. Mecobalamin tu adalah vitamin. Kalau katakan nak ambil boleh, itulah saya cakap kena ada ilmu. Bolehkah doktor bagi cadangan macam mana cara nak kurangkan semula berat walaupun still on ubat tu? Nanti Noraisiah boleh nak ambil ubat tu boleh. Tu vitamin saja tu Nanti boleh PM saya nak tengok dulu kalau you ada any other problems yang menyebabkan berat badan payah nak turun. Antaranya bagus kalau orang yang payah nak turun berat badan ni, you check you punya thyroid function test. Kadang-kadang kita punya thyroid hormon hypothyroid dia menyebabkan berat badan kita stuck payah nak turun, masalah thyroid hormon. Suhaila, macam mana nak join diet? Boleh, nanti saya explain senang sebab setiap orang lain cara makan dia. Kalau you ada, you personalize kalau you masalah ni, apa cara makan dia mungkin lain sikit. Kalau orang yang ada masalah gout, apa dia punya cara pemakanan yang terbaik. So saya akan tengok personal, setiap orang tak sama. Nanti kontak saya lah. Boleh ambil nombor saya nanti, boleh kontak 011-1079-5709 boleh minta dengan Syuib nanti. Okey, ada soalan lain lagi tak? Sekejap. Salam doktor, saya pernah cuba diet dengan mengamalkan pemakanan sihat seperti makan buah, sayur dan nasi dalam kuantiti yang sedikit, tapi saya mula rasa loya. Saya rasa macam hypo. Dan selepas 2 hari, okey ni yang saya cakap ni. Okey, Siti Zahra. Siti Zahra dengar ke? Saya cerita sini, you still ada dekat sini ke? Okey, gini. Sebab tu saya bagi tahu, kalau kita nak diet, pastikan kita faham badan kita. Orang yang diet tapi dia cut kalori, dia makan sikit, memang akan ada risiko kena gastrik. Sekejap saya mutekan dulu ni, Syukri. Okey. So kalau kita diet tapi kita cut pemakanan kita, kalori kita, sedangkan badan kita ni perlukan tenaga. Kan kita kerja, kita hantar anak sekolah, kita nak pergi beli barang, kita nak hantar assignment, nak jumpa bos, semua tu perlu tenaga. Tenaga dekat otak, tenaga dekat badan. Tetapi kalau kita cut kita punya pemakanan kita, mana nak dapat energi tu? So that's why badan kita bila kita cut, dia akan terus pegang lemak. Sebab lemak adalah sumber tenaga. So you nak diet, you cut kalori, badan tak ada sumber tenaga. Badan akan bagi tahu, tolong pegang lemak orang ni, jangan lepas sebab kita nak energi ni, kita tak ada tenaga ni. So you beat the purpose of nak diet. You nak diet,
You tengok-tengok, kenapa berat makin naik? Rupanya sebab badan you pegang lagi lemak untuk reserve sebagai energi. Sebab you ambil makanan tak cukup. So dalam program kami, anti-inflammatory diet, saya akan minta you makan dengan banyak sehingga you kenyang. Tolong makan sampai kenyang. Sampai sel kita kenyang, sampai kita rasa dah tak nak dah. Then, tu adalah cukup untuk badan you. Makan dengan banyak, jangan sampai berlapar. So, cuba tanya siapa yang pernah buat program ni. Nanti bila you dah jumpa, dah masuk dalam team, dah jumpa you makan sampai kenyang. Tak payah nak makan berlapar sebab badan kita akan masih lagi starving kalau kita tak lapar. Yes. Dr. Nick dah angkat tangan, dah thumbs up. Very good. Okay, saya rasa tu sajalah kot soalan Rasa loya, makan sayur, makan buah, makan nasi, rasa loya. Dia kena ada ilmu tau. Kalau kita nak makan sayur, kalau kita nak makan buah dengan nasi, dia ada ilmu food synergy. Ni saya bagi sikit lah. Ilmu ni kita bagi dalam program ni nanti. For those of you yang interested dengan nak buat, nak cuba, bagi tahu saya akan ajar dengan lebih detail. Tapi untuk sebagai pemberi semangat lah hari ni ilmu food synergy ni kita kena faham. Sebab apa? Sebab setiap zarah makanan yang masuk dalam mulut kita, dia akan bekerjasama antara satu sama lain. Contohnya, food synergy adalah konsep di mana by combination of satu nutrien dengan satu nutrien, 1 plus 1 dia jadi 3. Dia bukan 1 plus 1 dia jadi 2. Bukan. Dia 1 plus 1 dia jadi 3. Maksudnya, you combine makanan A dengan makanan B, dia akan combine together jadi sinergi. Dia akan enhance the power of antioxidant dan sebagainya. Saya bagi contoh satu. Okey, Fazilah. Fazilah kalau nak goreng ikan, biasa Fazilah letak apa dekat ikan? Nak goreng saya akan gaul cili bawang, okay. kunyit, Okay. garam dengan sedikit ajinomoto. Oh, ajinomoto. Letak ajinomoto fail terus. Okey, tapi maknanya you gaul kan? You gaul serbuk cili, kunyit, garam, okey? Okey, saya nak tambah satu food synergy. Kalau Fazilah nak goreng ikan, tapi lepas ni tak payah goreng lah, bakar lah sebab bakar lebih sihat. Bakar ke, you letak atas non-stick pan ke. Fazilah ambil garam, garam yang betul ada garam juga saya akan ajar. You campurkan dengan kunyit, sama ada kunyit hidup ataupun kunyit serbuk. Okay. Lepas tu ambil lada hitam, black pepper. Ambil lada hitam, tumbuk halus-halus ataupun ambil lada hitam serbuk, you gaul sekali. So 3 benda tu. Kenapa? Sebab research, kajian dah menunjukkan bahawa combination of the turmeric. Dalam turmeric dia ada antioksidan dia, kita panggil curcumin. Dalam lada hitam dia ada antioksidan dia, kita panggil piperin. So combination of kunyit dengan lada hitam, dia akan menjadikan food synergy sebanyak 2000 kali ganda penyerapan bahan baik dalam badan kita. Sekadar ikan goreng je tapi dah dapat ilmu. So kita makan bukan semata-mata nak kenyang dekat tekak, tapi kita makan dengan asbab badan kita sihat. Bila antioksidan masuk dengan cara yang efisien, kita akan dapat baiki the free radicals yang banyak dalam badan kita so that the inflammation tu akan turun, akan reduce dan kita akan baiki gula kita, kolesterol level kita, masalah obesity dan sebagainya. Okay, so saya rasa tu sajalah kot 10.30. Mungkin kalau siapa-siapa yang interested boleh contact saya later lah insyaAllah. Saya serah balik pada Fazilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, pakar pemakanan Dr. Adibah Alawiyah binti Haji Abdul Razak, di atas ceramah yang sangat menarik serta memberi manfaat kepada kita semua. Semoga dengan apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat kita amalkan pada kehidupan kita seharian. Anak Betawi main tamborin, wajahnya bulat, begitu bersih. Kepada semua hadirin, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya ceramah sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Akhir kata, dengan izin saya berpantun sekali lagi.
Tuan Puteri pergi ke Resah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada doktor kerana sudi memberi ceramah kepada kita pada hari ini. Dan QR code juga akan dipaparkan setelah habis program. Diminta kepada hadirin dan juga hadirat yang hormati sekalian, scan menggunakan iUnizah masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Sebelum kita bersurai, boleh tak kita ambil gambar untuk ni event ni? Bisa. Syuib nak ambil gambar ke Syuib tu? Zain lagi kan yang kontrol? Okey. Zaim nak ambil ke nak saya ambil? Zaim ambil. Boleh? Boleh. Dia nak ambil gambar kat Iba tu. Oh, ya ni. Okey. Kak Iba buka ni. Dia tengok walaupun saya pangkat adik tapi macam abang. Nanti lepas ni kita muda semua awet muda semua ni insya-Allah. Tapi bagus. Bagus perahu ni. Ni dah slim dah, alhamdulillah. Dia tak tengok tu zaman setahun yang lepas tu. Itulah. Next time kena letak gambar you. Okey, boleh Zaim? Okey, kita tunggu kejap. Tunggu sebab ada yang belum ready. Apa sakitnya? Ya, kenapa pahala? Okey, baik. Okey, untuk page pertama. 1, 2, 3. Page kedua. Ya. Okey, 1, 2, 3. 3. Okey, 1, 2, 3. Page keempat. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang ni selesai dah. Cuma saya nak minta Dr. allow saya share screen boleh? Boleh? Kejap Ha. Oh, sorry jap. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Okey, minta kawan-kawan semua untuk scan QR code lah. Okey ke? Zaim dah settle ke? Rasanya tak ada apa dah. Kalau ada yang tak sempat tu, dia boleh minta dengan Usti lah untuk. Okey. Okey, itu saja. Saya end meeting Alright. Terima Saya kasih, Doktor. sama Assalamualaikum warahmatullahi saya Terima kasih, Doktor. sama. Bye. Berehat di rumah.